Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali. Apa khabar? Cikgu mengharapkan semua anak murid cikgu yang berada di luar sana berada dalam keadaan yang sihat, gembira dan bahagia bersama keluarga kamu. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar bahasa Melayu tahun 4. Sebelum itu, seperti biasa, silalah ambil buku teks bahasa Melayu tahun 4 dan buka pada muka surat 167. Apa yang terkandung dalam muka surat 167? Mari sama-sama kita lihat. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar kamu menulis dengan tajuk perbelanjaan keluarga. Dan aktiviti kita pada hari ini ialah mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan untuk memurnikan ayat. Maksudnya, dalam petikan perenggan pertama ini, perenggan kedua dan perenggan ketiga ini, kita akan mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan untuk memurnikan ayat. Kita akan memurnikan perenggan demi perenggan untuk kegunaan kamu ketika kamu menjawab dan menulis semula petikan ini nanti ke dalam buku latihan kamu. Baiklah, sebelum itu kita baca dahulu petikan pertama, petikan kedua dan petikan ketiga yang terdapat dalam buku teks kita ini. Bersama dengan cikgu kita baca perbelanjaan keluarga. Zara dan keluarganya sedang bercuti di sebuah pusat peranginan. Dia berasa kagum akan cara ayahnya mengurus keuangan keluarga mereka. Petikan pertama, Zara mengucapkan terima kasih kepada ayahnya kerana membawa keluarganya bercuti. Ayah, bagaimanakah cara ayah mengurus perbelanjaan keluarga kita? Tanya Zara. Mudah sahaja, Zara. Ayah cuma mencatat semua perbelanjaan setiap hari. Ayah juga akan membuat analisis perbelanjaan setiap bulan, kata ayahnya. Itu perenggan yang pertama. Perenggan yang kedua berbunyi, mengapakah ayah berbuat demikian pada setiap bulan? Tanya Zara. Kita perlu membuat perincian perbelanjaan supaya kita tahu akan jumlah perbelanjaan dan lebihan wang setiap bulan. Namun, ayah memberikan fokus kepada simpanan sebelum berbelanja. Ayah juga membuat simpanan untuk menghadapkan kecemasan. Jelas ayahnya. Itu perenggan yang kedua. Manakala perenggan yang terakhir dan yang ketiga berbunyi, bagaimanakah pula jika tiada wang lebihan perbelanjaan pada bulan ini? Tanya Zara. Kalau begitu, ayah akan mengkaji semula setiap perbelanjaan. Ayah akan mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu dan menyusun perbelanjaan semula supaya tidak menyimpan. Prinsip ayah ialah jangan berhutang untuk perkara yang tidak penting. Jelas ayahnya. Wah, hebatnya ayah merancang. Patutlah kita dapat bercuti di sini, kata Zara sambil tersenyum. Itu adalah petikan yang ketiga. Berdasarkan petikan ini, mari bersama-sama kita mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan untuk memurnikan ayat. Kita tengok dahulu petikan pertama. Zara mengucapkan terima kasih kepada ayahnya kerana membawa keluarganya bercuti
tiada apa-apa kesalahan dekat sana. Ayah, bagaimanakah cara ayah mengurus perbelanjaan keluarga kita? Tanya Zara. Tanya tu maksudnya soalan. Maka seharusnya perbelanjaan keluarga kita di hujung kita mesti ada tanda soal. Sepatutnya di sini ada tanda soal. Sebab tanya soal. Maksudnya soal. Tanya Zara. Dekat sini nanti kita simpan tanda soal. Yang ayat yang ketiga. Pembuka kata, mudah sahaja Zara. Sepatutnya di sini ada tanda koma dan ayah ini sepatutnya huruf kecil, bukannya huruf besar. Ayah cuma mencatat semua perbelanjaan setiap hari. Ayah juga akan membuat analisis. Perkataan analisis adalah dari segi ejaan salah. Sepatutnya ANALISIS. Bukan huruf I tetapi huruf I. Perbelanjaan setiap bulan, kata ayahnya. Manakala perenggan yang kedua. Mengapakah ayah berbuat demikian pada setiap bulan? Tanya Zara. Tanya Zara adalah Zara yang bercakap. Sepatutnya sebelum huruf M, perkataan mengapakah mesti ada tanda pembuka kata dan penutup kata di atas sini. Tanya Zara. Kita perlu membuat perincian perbelanjaan supaya kita tahu akan jumlah perbelanjaan dan lebihan wang setiap bulan. Sepatutnya di belakang ini mesti ada tanda penutup kata. Namun, ayah memberikan fokus. F-A-K-U-S. Ejaan fokus ni salah, sepatutnya fokus. Iaitu F-O-K-U-S. Huruf A tu sepatutnya digantikan dengan huruf O. Kepada simpanan sebelum berbelanja. Ayah juga membuat tabungan untuk menghadapkan kecemasan. Menghadapkan adalah salah, sepatutnya. Ayah juga membuat tabungan untuk menghadapi kecemasan. Bukan kan, tetapi menghadapi. Jelas ayahnya. Manakala perenggan yang terakhir. Bagaimanakah pula jika tiada wang lebihan? Lebihan, sepatutnya lebihan. L-E-B-I-H-A-N. Ini ditukar kepada huruf I. Perbelanjaan pada bulan ini, tanya Zara. Kalau begitu, ayah akan mengkaji. Mengkaji itu salah, sepatutnya mengkaji. M-E-N-G. Kamu bubuhkan huruf G nanti. Mengkaji semula setiap perbelanjaan. Ayah akan mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu dan menyusun perbelanjaan semula. Di sini ada tanda noktah. Sepatutnya tidak ada tanda noktah. Terus sahaja. Ayah akan mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu dan menyusun perbelanjaan semula supaya dapat menyimpan. Prinsip. Perkataan prinsip, salah eja, P-R-I-N-S-I-P. Sepatutnya bukan huruf I tetapi huruf I. P-R-I-N-S-I-P. Ayah ialah jangan berhutang untuk perkara yang tidak penting. Jelas ayahnya. Wah, sepatutnya selepas perkataan wah mestilah ada tanda koma. Wah, tanda koma, hebatnya ayah merancang. Noktah sepatutnya. Barulah, patutlah kita dapat bercuti.
Bukan bercuti tetapi bercuti. Huruf O ditukar menjadi huruf U. BERCUTI. Di sini, kata Zara sambil tersenyum. Itu adalah pembetulan dan maksudnya kita telah pun mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan untuk memurnikan ayat. Baiklah, jangan bersusah hati. Tadi cikgu dah memurnikan ayat itu menggunakan lisan sahaja. Cikgu mahu semua anak murid cikgu ini memahami apa yang cikgu perkatakan tersebut. Baiklah. Cikgu sudah menyediakan dan tolong bantu untuk kamu agar kamu mudah, senang untuk mengedit segala kesalahan, ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan melalui petikan perbelanjaan keluarga ini. Mari sama-sama kita tengok. Di hadapan kamu sudah pun cikgu sediakan perenggan 1, perenggan 2 dan perenggan 3 tentang pengeditan perbelanjaan keluarga. Baiklah, kita tengok perenggan pertama. Kita baca dan perhatikan yang mana telah pun cikgu betulkan dan edit serta murnikan perenggan pertama seterusnya yang terakhir. Tengok perenggan pertama dahulu. Zahra mengucapkan terima kasih kepada ayahnya kerana membawa keluarganya bercuti. Ayah, bagaimanakah cara ayah mengurus perbelanjaan keluarga kita? Ada tengok tak? Tanda soal yang besar cikgu buat ni, ini adalah edit cikgu dah. Okey, tanya Zahra. Mudah sahaja Zahra. Tanda koma dan huruf ayah, huruf A. Perkataan ayah juga telah pun cikgu kecilkan dan warnakan warna merah. Bila perkataan itu diwarnakan merah, huruf itu diwarnakan merah, maka itu adalah pembetulan, edit daripada petikan yang salah tadi. Ayah, koma, ayah cuma mencatat semua perbelanjaan setiap hari. Ayah juga akan membuat analisis perbelanjaan setiap bulan, kata ayahnya. Analisis adalah ejaan yang betul. A-N-A-L-I-S-I-S. Bukannya A-N-A-L-I-S-E-S. Yang salah tadi kan? Ini adalah perkataan yang betul, analisis. Perenggan yang kedua. Mengapakah ayah berbuat demikian pada setiap bulan? Tanya Zahra. Tengok di sini ada penutup kata dan pembuka kata bagi perbualan, bagi pertanyaan Zahra. Ini adalah edit yang telah pun kita buat. Kita perlu membuat perincian perbelanjaan supaya kita tahu akan jumlah perbelanjaan dan lebihan wang setiap bulan. Membuat. M-E-M. Okey. Kemudian tanda pembuka kata di awal, namun ayah memberikan fokus, F-O-K-U-S, kepada simpanan sebelum berbelanja. Ayah juga membuat tabungan untuk menghadapi kecemasan. Jelas ayahnya. Fokus dan menghadapi. Telah pun cikgu betulkan untuk kamu. Perenggan yang ketiga yang terakhir. Bagaimanakah pula jika tiada wang lebihan? Lebihan. L-E-B-I-H. Lebih. Bukan lebahan. L-E itu kita ubah dah menjadi I. Lebihan. Perbelanjaan pada bulan ini. Tanya Zahra. Kalau begitu, ayah akan mengkaji. M-E-N-G. Mengkaji semula setiap perbelanjaan. Ayah akan mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu dan menyusun perbelanjaan semula supaya dapat menyimpan. Prinsip ayah ialah prinsip P-R-I-N-S-I-P dah dibetulkan.
Prinsip ayah ialah jangan berhutang untuk perkara yang tidak penting. Jelas ayahnya. Wah, lepas wah tu ada tanda koma. Hebatnya ayah merancang. Tanda nokta, patutlah kita dapat bercuti. BERCUTI, bercuti di sini, kata Zara sambil tersenyum. Adakah kamu nampak pemurnian yang petikan yang telah pun cikgu lakukan untuk kamu? Perenggan pertama, perenggan kedua dan perenggan ketiga melalui petikan yang perbelanjaan keluarga yang telah pun diberikan kepada kita ini. Baiklah, setelah cikgu bantu kamu dengan membuat pengeditan, kemudian tanda baca di tempat yang betul dan penggunaan imbuhan untuk memurnikan ayat, setelah termurninya petikan ini, maka besar harapan cikgu dapatlah kamu membuat latihan pada muka surat 167, tulis sahaja permurnian yang telah pun cikgu lakukan. Tidak mengapa sebab cikgu bantu kamu. Tetapi dengan syarat, buatlah betul, kemas tulisan, tanda nokta setiap ayat, dan harapan cikgu kamu dapatlah menulis dengan tulisan yang kemas serta edit kamu itu sangat murni, iaitu sangat betul berdasarkan contoh yang telah pun cikgu berikan. Akhir kata, belajarlah bersungguh-sungguh dan rajinlah sentiasa kerana orang yang rajin pasti berjaya. Assalamualaikum, jaga kesihatan, jaga pemakanan dan kita akan berjumpa lagi.